dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sementara kita menunggu masuknya solat Fardhu Isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah bulanan pengajian kitab Saqaratul Maut. Kita masih lagi pada bab yang ketiga, yakni bab ziarahilah kubur. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan, memberi pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir, untuk sama-sama kita membuat persiapan, persediaan untuk menghadapi akan kematian yang pasti kita akan lalui. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya, yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah ke kuburnya. Baginda duduk di tepi kubur dan kami pun duduk di sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menundukkan kepalanya sambil mengorek-ngorek tanah dengan sebilah lidi yang ada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, sementara air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membasahi akar janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sekalian umat manusia, demi Allah, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui sekarang ini, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang terjadi kepada mayat. Sebab itulah apabila Nabi beritahu kepada Ali bin Abu Talib dan juga para sahabat yang lain, kata, wahai sekalian umat manusia, sekiranya mu tahu apa yang aku tahu, yakni apa yang terjadi pada mayat sekarang ni, nescaya manusia hari ini akan banyak menangis daripada ketawa. Tetapi manusia hari ini banyak ketawa daripada menangis. Sebab apa? Sebab kita tidak mengetahui apa yang berlaku di alam barzakh. Kita tidak pernah mendengar apa yang berlaku di alam barzakh. Kalau kita lalu ke kubur tengah malam sekali pun, adakah kita mendengar mayat ini bertepik melolong minta tolong? Tak juga.
Adakah kita mendengar mayat ini sedang membaca Quran ataupun sedang berzikir? Pun tidak juga. Sebab Nabi kata seandainya manusia dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzakh, nescaya manusia ini akan lari bertempiaran, bahkan akan ada yang pengsan. Tetapi mayat di dalam kubur ni mengetahui apa yang berlaku di atas muka bumi. Mayat di dalam kubur mendengar apa yang dikatakan oleh manusia di atas bumi. Sebab Nabi SAW hampir setiap malam keluar daripada rumah dan menuju ke tanah perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Tanah kubur Baqi' ni dekat dengan rumah Nabi. Nabi buka tikar rumah ni, nampak tanah perkuburan Baqi'. Sebab tu Nabi keluar semua malam-malam ni pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur sebab apa Nabi yang telah mati lama dah, puluh-puluh tahun. Tok nenek moyang kita hak yang mati puluh-puluh tahun dah, sebenarnya sedang menunggu doa daripada anak cucu dia. Kita lalu ke kubur beri salam pun, adakah mayat ini mendengar? Ya, cuma tak boleh nak jawab. Lalu ke kubur kita pun beri salam, Assalamualaikum wahai penghuni, penghuni kubur, wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin. Semoga Allah merahmati kalian, semoga Allah mengampunkan dosa kalian, semoga Allah meluaskan liang lahat kalian. Cuma dia tak boleh nak jawab. Kalau kata boleh jawab, beri salam Assalamualaikum, dengar jawab ramai-ramai berjemaah mayat jawab Waalaikumsalam. Lari habis. Motosikal pun tinggal. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kita pernah baca dah dalam kuliah-kuliah yang lepas. Yang dikatakan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi berkata, apabila mati salah seorang daripada kalian, dan hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di atas kepala mayat, yakni berdiri di sebelah kepala mayat, tak di sebelah batu nesang, belah kepala. Sebab batu nesang atas yang ada dua hanya di Malaysia aja, satu di sebelah kaki, satu lagi di atas kepala. Luar negara tak ada. Di Indonesia satu je batu nesang, di tanah perkuburan Baqi' pun satu je batu nesang. Tak ada lain-lain negara sekalipun hanya satu saja batu nesang. Hak ada dua hanya di Malaysia. Tu unik negara kita ni, pelik sikit pada orang. Bukan kita nak cerita pasal batu nesang tu. Batu nesang ni hanya penanda je, tidak nanti batu nesang bubuh batu sungai pun boleh, bubuh papang pun boleh, bubuh tok kicap pun boleh. Hanya penanda sebagai ini adalah kubur. Cuma tak boleh buat binaan hak yang dibenarkan oleh syarak hanya sejengkal sahaja daripada permukaan tanah. Permukaan tanah sejengkal saja, ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya tanah perkuburan Baqi' ni ada binaan. Tanah perkuburan Baqi' ada binaan mengikut pada kekayaan seseorang. Kalau dia ni seorang ketua kabilah, besarlah kubur dia. Tak tengok pada kekayaan seseorang ni di tanah perkuburan Baqi' asalnya. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali meruntuhkan binaan-binaan, maka Nabi kata, dahulunya aku melarang kalian menziarahi kubur, maka mulai sekarang ziarahilah kubur. Memang hukum asal Nabi larang ziarah kubur. Kalau berlakunya kematian pada zaman tu, pergi atas tanah kubur ke bumi, baca doa, balik, dan tidak ada ziarah lagi selepas pada itu.
Memang tidak ada ziarah. Selepas Nabi memerintahkan Sayyidina Ali meruntuhkan binaan-binaan di atas tanah perkuburan ni, maka Nabi kata, dahulunya aku melarang kalian menziarahi kubur, maka mulai sekarang ziarahilah kubur, kerana ia akan mengingatkan kamu pada hari perhimpunan yang maha hebat, yakni hari Yaumul Mahsyar. Begitu juga dengan binaan. Kalau tanah perkuburan Islam yang kekal ada binaan di Malaysia aja. Walaupun di kawasan tanah pembinaan di tanah kubur ni terpapang dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang membina binaan-binaan di atas tanah perkuburan. Tapi orang kita ni degil, buat juga. Buat juga. Memang hukumnya tak boleh. Wa ima atas tanah sendiri pun. Dia tambah tanah, mayat ayah dia tambah tanah perkuburan Islam. Dia nak tanam depan rumah dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada jadi masalah. Sebab hak yang wajib tanam. Dia nak tanam depan rumah dia, lepas tu nak buat kemah, nak buat naik bing, nak buat binaan, maka tak boleh hukum dia tetap haram juga walaupun atas tanah sendiri. Dia tidak semestinya dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Hak yang wajibnya ke bumi, cuma untuk tengok pada dari sistematiknya, maka dikumpulkan pada satu tempat. Ini adalah tanah perkuburan Islam. Kalau kata orang pergi ke Melaka ataupun di sebuah negeri yang lain, ada tanah kubur ni depan rumah, masuk pintu pagar, kubur tepi. Ada tak? Ada di Melaka, belah-belah simpang Kerayong Jasing. Rumah dia dalam, tapi pintu pagar, dalam kawasan pintu pagar dia, mula masuk pintu pagar tu tanah kubur lalu dah. Bukan kubur hak saja buat, memang kubur tu ada 2-3 kubur lah dalam kawasan pagar rumah dia. Kubur ahli keluarga dia tu, hak pasal hak dulu-dulu. Selepas tu baru dia dah buat sistematik, dihimpulkan pada satu tempat. Dihimpulkan pada satu tempat, jadilah tanah perkuburan Islam. Sebab tu kata nak tanam tak ada masalah, tanamlah mana-mana pun. Kerana hak yang wajib dalam bab pengurusan jenazah ni adalah hak tanam tu wajib. Mandi, kapang, solat, tanam adalah wajib hak tu buat. Sebab tu Nabi ziarah kubur pada waktu malam. Sebab apa? Itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Sebab itulah Nabi kata, seandainya orang yang membacakan doa dan doa itu sampai kepada si mati dan berkat atas nama aku, dan maksudnya berkat atas selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, doa itu sampai kepada si mati, maka Nabi kata kuburnya akan bercahaya selama 7 hari 7 malam. Ni ada disebut dalam hadis. Sebab tu kita kena rajin berdoa untuk arwah mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Kalau kita tak berdoa, maka gelaplah kubur mak ayah kita, tok nenek moyang kita. Jadi tidak semestinya nak kena pergi tanah kubur, daripada rumah pun boleh. Cuma hak yang comelnya pergi ziarah, maksudnya pergi tanah kubur. Jangan menetapkan hari, gilah hari apa sekali pun, tak ada jadi masalah. Orang kita ni bab ziarah kubur, dia tunggu hari raya, dia tunggu hari Jumaat, hari Isnin. Tak, sedangkan bab ziarah kubur tak ada jadi masalah, gilah waktu mana sekalipun. Tak, gilah waktu mana sekalipun. Hak yang sebaiknya adalah waktu malam. Tak, kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi menundukkan kepalanya sambil mengorek-ngorekkan tanah dengan sebatang lidi. Riwayat yang lain dikatakan Nabi mengorekkan tanah dengan sebatang ranting. Tak, dengan ranting kayu. Tak, Nabi duk korek tanah. Tak, Nabi panggung kepala basah. Tak, Nabi
menitiskan air mata sehingga membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, seandainya sekalian umat manusia ni tahu, nescaya ramai manusia ni akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sebab apa? Sekiranya kita tahu keadaan kita esok-esok di alam barzakh, nescaya kita akan sikit fikirkan tentang urusan dunia tetapi lebih banyak kepada urusan akhirat. Bukan kata Nabi suruh tinggalkan dunia, tak. Tapi lebihkan akhirat. Sebab kita tidak tahu, sebab itulah kita ni berlengah-lengah dalam bab urusan akhirat. Ulama pesan dah, nak akhirat, nak dunia, kena cari akhirat dulu, baru kita boleh dapat dunia. Kalau kita cari dunia saja, akhirat kita tidak akan dapat. Maksudnya kita cari akhirat, baru kita akan dapat dunia. Baik. Kerana benar, kalaulah kita mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Akan tetapi kita justru banyak tertawa dan sedikit menangis, sehingga hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi keras, iman kita menjadi lemah. Sebab kita lebihkan urusan dunia, kita lebihkan pada perbuatan maksiat dan hawa nafsu. Hati kita akan menjadi buta kerana kemegahan dunia. Hati kita akan menjadi kasar kerana jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tinggalkan akhirat, hati kita ni akan menjadi kasar. Kasar ni maksudnya dari segi percakapan pun, hak yang keluar daripada mulut kita pun akan jadi kasar juga. Kita sembang orang, kita tidak akan menghormati orang. Dengan orang tua kita akan jadi kasar juga. Dengan budak-budak pun kita akan jadi kasar juga. Hati kita ni akan jadi buta tentang urusan akhirat, tetapi celak dengan urusan dunia. Sebab apa hak yang kita nampak semuanya tentang dunia. Kita hidup atas dunia ni semata-mata untuk mencari kemegahan dunia. Untuk apa? Untuk pujian orang lain. Untuk pujian orang lain. Apa hak yang Nabi sebut ni berlaku tak pada zaman Nabi? Berlaku. Nabi pesan 1400 tahun dahulu dah. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berlaku tak? Berlaku juga. Maka pesanan Nabi 1400 tahun dahulu berlaku dah hari ni? Berlaku juga. Berlaku juga. Sebab tu Nabi kata pada zaman Rasulullah pun tidak semua para sahabat yang mati syahid. Kerana ada juga para sahabat hak yang berjuang di jalan Allah ni, hak yang perang dengan Nabi ni. Ada juga hak yang jenis lari daripada peperangan. Cuma istilahnya sahabat sebab dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, alam ya'nil ladzina amanu antassa'a qulubuhum lizikrillah. Bukankah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah. Wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitab. Dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, yakni kitab Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Maksudnya orang yang belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang
yang dapat hidayah daripada Allah. Hidayah milik Allah Ta'ala. Dan hidayah ni juga boleh ditarik bila-bila masa saja atas kehendak Allah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak menyesatkan manusia, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Ni ceritanya selepas Nabi Isa alaihi salam tidak ada turun para nabi dan rasul. Lama mana? 300 tahun. 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang rasul pun turun. Tidak ada seorang rasul pun yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Sedangkan kitab Nabi Isa alaihi salam telah turun dah. Pada ketika itu orang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ni dia tinggal kitab Nabi Isa. Lama kelamaan manusia ini hatinya menjadi keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan selepas Nabi Isa, lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempoh lama mana? 300 tahun. 300 tahun. Maka dalam tempoh 300 tahun tu, maka hati manusia menjadi keras. Sebab mengingkari akan perintah Nabi Musa alaihi salam. Sama dengan kita juga. Apabila kita meninggalkan Al-Quran, Nabi tinggal kita bila 1400 tahun dah. Ramai mana manusia hari ini yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ramai mana manusia ini yang ingkar perintah dalam Al-Quran, maka hati dia menjadi keras. Dan memang ayat Allah Ta'ala ni dia kait dengan Nabi Isa alaihi salam. Selama 300 tahun panjangnya masa manusia tidak diutuskan seorang rasul pun, maka manusia ini hatinya menjadi keras. Lama kelamaan dia akan tinggalkan Al-Quran. Begitu juga dengan kita. Waktu kecil dulu ngaji dah Al-Quran, ngaji, pergi rumah ustaz, pergi rumah tok guru, bawa Iqra, bawa Muqaddam. Bawa Muqaddam pergi cari tok guru nak baca Quran alif batal. Besar sikit, anggur rasa boleh baca sendiri dah. Lama kelamaan dia tinggal ada Al-Quran. Tinggal Quran. Apabila kita tinggal Quran, hati kita akan jadi keras. Kalau dahulunya kita boleh baca Al-Quran, daripada Muqaddam sehinggalah juzuk pertama sehingga juzuk 29. Daripada Al-Baqarah sehingga Amma Yatasal boleh baca. Waktu bila? Waktu tangan sekolah. Sebab dipaksa oleh orang tua. Sebab dipaksa oleh orang tua. Ngaji jugalah, boleh baca. Tapi apabila sudah berhijrah, keluar daripada kampung lepas SPI ke, lepas SAP ke, duduk dengan kawan-kawan, lama kelamaan dia tinggal ada Al-Quran. Anak muda tinggal. Tapi orang tua pesan warna kalau nak keluar pada rumah, pergi duduk tempat orang yang pertamanya, carilah rumah berhampiran dengan rumah Allah. Carilah rumah sewa berhampiran dengan masjid dan surau. Walaupun mudah lagi surau masjid, sekurang-kurangnya mendengar laungan azan. Tapi anak muda lah ni pisah cari jauh daripada rumah Allah. Padahal dulu duk kampung baca Al-Quran, baca. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa sahaja. Walaupun dahulunya dia boleh baca sebanyak
114 surah. Tak, kalau Allah Ta'ala nak tarik satu ayat pun dia tak boleh baca. Sebab ada kisah seorang pelajar hafiz, hafiz Quran, keluar daripada ma'had, memang dia hafal Quran 30 juzuk. Memang dia hafal Quran 30 juzuk. Oleh kerana dia ingkar perintah Allah. Sebab apa? Sebab ikutkan dengan urusan dunia, sehingga dia lupa akhirat. Maka Allah Ta'ala tarik segala bacaan dia, hafalan dia, sehingga satu huruf pun dia tak kenal. Huruf alif pun tak kenal. Tengok saja macam tikus tengok besi. Ni berlaku. Bukan tak pernah berlaku, ini berlaku. Sebab apa? Oleh kerana dia tinggal sangat Quran, hati dia akan jadi keras. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Walaupun dahulunya dia duk mengaji kitab, kita walaupun dahulunya kita duk baca Quran, duk kapung gitu gini, baca kitab, baca hadis, oleh kerana kita tinggal, maka kita ni akan termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Maksudnya tahu hukum Allah Ta'ala, tahu apa hak yang Nabi suruh, tahu apa yang Nabi larang, tapi tak buat, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ini, kalau ada anak perempuan, tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali. Dia kena berwalikan hakim, berwakil wali. Kalau nak jadi wali juga, dia kena bertaubat kepada Allah. Dia kena bertaubat kepada Allah, baru dia boleh jadi balik, boleh jadi wali. Walaupun ulama kata, walaupun taubat tersebut taubat olok-olok, walaupun taubat olok-olok. Sebab apa? Sebab dia ni fasik. Dah banyak dah bab-bab dia ni, hak yang tak jadi wali ni. Cuma hak yang tentunya kalau fasik memang tak boleh, melainkan kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka celakalah orang-orang yang tidak bersiap sedia dengan amal yang soleh. Siapa dia kata celaka? Kubur. Kubur akan berkata-kata kepada kita, kita tak mati lagi, tapi kita tak ada amal soleh. Maka kubur kata, maka celakalah kamu, aku menanti kehadiran kamu masuk ke dalam liang lahat. Celakalah orang-orang juga ni, celakalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah. Kubur ni akan kata celaka juga bagi orang yang menghalangi orang lain daripada jalan Allah. Maksudnya gini, saing kita, kawan kita lah, nak mari semayang sejik, nak duduk dalam majlis ilmu, kita pun halang dia tengah jalan. Mu tak dia dengar ustaz tengah ajar duk kata korang je. Dah lagi sakit hati, panas hati apa semua, dia halang. Maka kubur kata celakalah bagi orang-orang lagu ni. Menghalangi orang nak mari berjemaah, nak menghalangi orang duduk di dalam majlis ilmu. Ataupun dia memberi ugutan, kalau mu pergi juga masjid, aku potong air laut. Sebab tu setengah orang nak mari masjid, kalau dulu menyorok motosikal susuk dalam kebun pisang. Bukan kita kata, kubur je kata. Apa lagi kubur kata? Celakalah orang yang memutuskan diri dari rumah-rumah Allah. Celakalah orang yang jauhkan diri dia daripada masjid. Sebab tu orang tua dulu, mau nak berhijrah boleh gila duduk bandar besar ke kota raya ke apa ke, tapi carilah rumah berhampiran dengan masjid ataupun surau.
Tak mau tahu mu ni payah nak pergi masjid surau nak berjemaah, tapi apabila kamu mencari rumah dekat masjid surau, sekurang-kurangnya mu mendengar laungan azan. Kalau rahmat Allah Taala turun atas asbab laungan azan, mu juga mendapat tempias. Nah, tapi setengah kita ni cari rumah jauh daripada masjid dan surau. Nah, kadang-kadang komplain. Apalah Tok Bilal ni pagi-pagi kan lau azan nak tidur pun payah. Ada juga jenis manusia lagu tu. Dan celakalah juga orang yang meninggalkan kitab Allah. Celakalah orang yang meninggalkan akan Al-Quran. Cuma disebut kitab Allah ni, maksudnya kalau kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Ataupun umat Nabi lain jauhkan diri daripada Taurat, Zabur dan Injil. Kita ni dengan Quran kita dah boleh nak berenggang. Bukan maksudnya kalau nak berjalan bawa Quran tak gitu, mana bacaan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita ni duduk tengah menyembang, duduk tengah sembang ramai-ramai, lalu seorang budak hafiz Al-Quran, lalu seorang budak hafiz Al-Quran, kita duduk tengah menyembang, maka ulama kata sunat kita mendiamkan diri. Sunat mendiamkan diri, bukan pasal kita hormat kerana budak tu, tapi kita hormat kerana 30 juzuk dalam dada dia. Kalau kita hormat 30 juzuk dalam dada dia, dalam kepala dia, ataupun dia ni seorang penhafaz hadis, kita duduk menyembang juga, kalau dia lalu, sunat kita mendiamkan diri sebentar bagi dia lalu dulu. Sebab bukan kerana kita hormat dia ni sebagai seorang budak, tapi kita hormat kerana dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam kepala dia ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah bagi orang yang meninggalkan akan kitab Allah. Kita akan mendapat kecelakaan apabila kita meninggalkan akan Al-Quran. Atas dunia pun kita akan mendapat musibah, di alam barzakh lebih teruk lagi kita kena. Dah habis di alam barzakh, di padang mahsyar pun kita akan kena. Dah habis di padang mahsyar, dalam api neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan akan kitab Allah, kita meninggalkan akan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amru bin Al-As radhiyallahu anhu pernah melalui sebuah perkuburan. Setelah melihat perkuburan itu, dia menangis. Kemudian dia pergi mengambil air wuduk, lantas melaksanakan salat 2 rakaat. Orang lain yang ikut bersamanya ketika itu bertanya, mengapakah kamu melaksanakan salat 2 rakaat pada ketika ini? Maka Amru bin Al-As menjawab, kerana aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahilla bainahu wa baina ma yastahuna kama fu'illa bi asya'ihin min qablu innahum kanu fi syahkin murid. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, yakni beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertaubat, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Kita ni atas dunia ini ramai manusia berada dalam keadaan keraguan yang mendalam. Ada di kalangan manusia hari ini dia tidak percaya ataupun ragu-ragu dengan siksaan kubur.
ragu-ragu tentang neraka, ragu-ragu tentang surga, ragu-ragu tentang hari akhirat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan dua perkara dalam rukun iman. Dan Nabi ulang kali-kali dalam rukun iman. Beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Nabi sebut berulang kali beriman pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab kita pasti akan berada di hari akhirat, dan hari akhirat itu pasti kita akan lalui. Sebab tu Nabi dimarahi oleh pak saudara dia Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nabi panggil Abu Lahab, panggil Abu Jahal dan pak saudara dia hak yang lain, hak yang berada dalam keadaan kafir. Sebab apa? Sebab Nabi nak cerita pasal hari akhirat aja. Nabi tekan tentang hari akhirat. Pasal puak-puak ni tak percaya pada hari akhirat. Abu Lahab kata, "Hei Muhammad, mu panggil aku ni semata-mata nak cerita tentang hari akhirat aje ke?" Tapi Nabi tekankan berkali-kali beriman pada hari akhirat. Supaya apa? Supaya kita ni membuat persediaan, membuat persiapan hari hak yang pasti dan wajib kita akan lalui. Apabila bumi ini, dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 minit itu. Maka ramai manusia berada dalam keraguan, tetapi sepatutnya kita kena yakin. Sebab tu disebut yu'minu nabil ghaib. Nabi kata yu'minu nabil ghaib, wajib percaya kepada perkara yang ghaib, benda hak yang kita tidak nampak, yakni tentang alam barzah. Kita tidak tahu apa yang berlaku di alam barzah, tapi wajib dah kita beriman, wajib beriman. Sebab disebut yu'min nabil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib, benda hak yang kita tidak nampak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala kematian menghampiri Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jika kamu memakaikan kain kafan kepadaku, maka ikatlah dengan kuat, kerana aku akan dibaringkan di dalam kuburku. Aku khawatir jika aku berhadapan dengan fitnah kubur, kain kafanku akan terlepas." Fitnah kubur ni maksudnya kalau kita tak boleh nak jawab soalan hak yang bocor 1400 tahun yang lalu. Nabi aja dah, ma rabbuka ma nabiyuka, dah, ma kiblatuka ma ikhwanuka. Nabi sebut bila 1400 tahun yang lalu. Baik. Kita berhenti seketika boleh laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والعقم قول المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata, wahai anakku, jika kamu memakaikan kain kafan kepadaku, maka ikatlah dengan kuat, kerana aku khawatir tak kala aku dibaringkan di dalam kubur dan berhadapan dengan fitnah kubur, maka kain kafanku ini akan terlepas. Nah, bila masa berlaku fitnah kubur, apabila ditanya oleh malaikat Allah muka dan nakir, kita tak boleh nak jawab, maka itulah fitnah kubur. Nah, itulah fitnah kubur, tak boleh nak jawab. Soalan ni Nabi beritahu bila 1400 tahun yang lalu dah. Hafal tau, hafal. Dah ingat tau, ingat, tapi belum tentu lagi kita boleh jawab. Sebab ini soal praktis, bukan soal hafalan. Nah, praktis waktu mana? Ni atas dunia ini bukan praktis jawab soalan. Praktis dengan amalan kita, solat kita, baca Quran kita, ibadah kita. Hak ni lah yang nak jawab di dalam kubur esok-esok ni. Tak? Kalau solat kita comel, ibadah lain pun comel juga. Tak? Dan pahala-pahala lain pun comel, belaka kita akan boleh jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Tak? Orang-orang Islam adalah saudara-saudaraku, Baitullah kiblat aku. Kita akan boleh jawab, sebab bukan maksud kita hafal. Dah. Hebat macam mana pun sekali bas soal kubur ni, Imam Masjidil Haram pun belum tentu lagi boleh jawab. Nah. Ulama pun belum tentu boleh jawab. Nah, sebab ni soal praktis kita dengan ibadah kita atas dunia hari ni.
Kalau ibadah kita comel, maka comel lah jawapan kita esok dalam lubang kubur. Memanglah Tok Imam duduk atas, duduk bersila dekat kubur. Dia bagi tahu, apabila datang dua malaikat Allah Munkar dan Nakir, janganlah kamu takut dan gentar, kerana ianya makhluk seperti kamu juga. Macam Tok Imam tu pernah tengok muka Nakir. Janganlah kamu takut dan kata, jawablah dengan lidah yang fasih. Sebab apa yang disebut oleh imam yang membaca talqin ni, mayat ni dengar. Mayat tu dengar apa yang disebut oleh orang yang hidup. Dia kait dengan hadis yang saya baca mula-mula hadis tu. Apabila ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, adakah ini mayat mendengar apa yang kita perkatakan? Nabi kata, ya. Mayat mendengar apa yang diperkatakan oleh manusia di atas dunia, tetapi manusia, mayat ini tak boleh balik sebab dia kait dengan ayat Allah Ta'ala ni, surah Sabah ayat 54 ni. Wahilla bainahu wa baina man yastahu kama fu illa bi asyaihin min qablu innahum kanu fi syahkin murid. Dan dihalangi oleh dinding. Mayat ini tak boleh kembali, roh pun tidak. Jadi hak boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, buat kerja-kerja kebajikan. Sebab sebenarnya manusia ni, kita ni lupa dengan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar saja, tapi kita langgar ikrar kita kepada Allah. Ikrar hak mana? Ikrar hak dalam semayang tu. Tak, sesungguhnya solatku, ibadahku, mati aku semuanya kerana Allah Ta'ala. Kita duk baca dalam doa iftitah, itulah ikrar kita kepada Allah. Tapi kita langgar. Apabila mati baru teringat, oh ikrar kita, aku dulu aku nak janjilah kepada Allah Ta'ala. Solat aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Allah Ta'ala. Maka kita, ya Allah, kembalilah aku semula ke atas dunia. Aku nak bertaubat, aku nak menjadi orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala kata, kallalah, sekali-kali tidak. Sebab Nabi kata, seandainya manusia dapat kembali semula ke atas dunia, maka manusia ini akan kembali kepada perangai yang asal. Kembali kepada perangai yang asal. Jadi ragu-ragu juga. Sebab itulah kita kena perbanyakkan amalan kita ni. Sebab apa? Sebab kita tak nak terkena fitnah kubur. Tak nak terkena fitnah kubur. Tak boleh jawab, kena godang lah dalam kubur esok-esok. Tak. Maka tak kala sedang sakaratul maut, ketika mana Amr bin al-As ni berada dalam keadaan sakaratul maut, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan menangis, padahal dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang pahlawan Islam yang pernah menakluki negeri Mesir, Amr bin al-As, salah seorang sahabat Nabi yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Habsyah, orang satu negara dengan Bilal Ar-Rabah. Perjalanan Habsyah ke Madinah pada zaman tu naik kuda 30 hari perjalanan daripada Habsyah Afrika nak pergi ke Madinah. Jadi Amr bin al-As ni, ketika mana berada di Habsyah, dia mendengar dah berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tentang seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Masa tu dia masuk Islam lagi? Tak masuk lagi. Pada ketika itu dia kata, dia cerita pada anak dia lah,
ketika ayah berada di Habsyah, ayah telah mendengar berita tentang seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Pada ketika itu ayah bukan lagi memeluk Islam, dan orang yang paling ayah benci pada ketika itu adalah Muhammad bin Abdullah. Seandainya ayah bertemu dengan Rasulullah pada waktu itu, nescaya akan aku pancung lehernya. Bencinya dia kepada Nabi. Tak? Maka berita tentang Nabi bawa ajaran Islam ni, tak? Sehingga dia jadi mendapat hidayah daripada Allah. Sebab dia mendengar tentang peribadi Rasulullah, perwatakan Rasulullah, tak? Dia menjadi suka tentang apa yang Nabi bawa. Maka dia rasa dia nak berjumpa dengan Nabi ni, tak? Maka dia pergi ke Madinah. Daripada Habsyah pergi ke Madinah, 30 hari perjalanan naik kuda. Tak? Sampai di Madinah, pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, tak? Aku ni nak peluk Islam. Jadi apakah syarat-syarat Islam terhadap diri aku? Maka Nabi kata, wahai Amru, mari duduk dekat dengan aku, mendekatilah kamu kepada aku. Nabi kata, wahai Amru, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maka Amru bin Al-As ni berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud tanda setia, taat setia Amru bin Al-As kepada Allah dan Rasul. Sebab tu dia sehingga boleh menjadi seorang pemerintah di negeri Mesir. Dia juga digelar sebagai singa Arab. Digelar sebagai singa Arab. Tetapi dia kata, alangkah malangnya aku, umur aku masih lagi dipanjangkan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku tidak tahu sama ada aku dipersilakan masuk ke dalam syurga ataupun aku akan dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Tetapi apa yang aku bangga, aku dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimah ini akan aku bawa di hadapan Allah Ta'ala kelak, di hadapan Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, untuk dijadikan sebagai hujjah aku di hadapan Allah. Siapa dia? Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebab anak dia kata, wahai ayahku, engkau adalah termasuk sahabat Nabi, oleh kerana itu janganlah engkau takut. Bukankah engkau adalah penakluk negeri Mesir? Dia pernah menjadi penakluk negeri Mesir. Bukankah engkau telah berjihad di jalan Allah? Bukankah engkau telah mendekatkan diri kepadanya? Maka Amru bin Al-As ni dia cerita dia mengalami kehidupan sebanyak 3 fasa. Pertama, sebelum dia masuk Islam. Yang keduanya setelah dia masuk Islam. Yang ketiganya setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, masing-masing gelisah dan masing-masing takut. Sebab apa? Dahulunya sewaktu Rasulullah ada, apa jua masalah dia akan rujuk terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan doa daripada Nabi. Tetapi dia kata, selepas kerana Nabi sudah wafat sekarang, aku bimbang. Para sahabat ni bimbang. Sebab apa? Yang pertamanya, takut dicampurkan ke dalam api neraka Jahannam. Sebab bukan semua sahabat dijamin syurga oleh Rasulullah, 10 orang je.
10 orang saja yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat kata, sewaktu hidup dan mati, sekiranya Nabi masih ada, kita mengharapkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sekarang Nabi dah tak ada, maka terpulang pada amalan masing-masing. Sebab tu sahabat risau. Maka sahabat bimbang, takut tidak ditegur di yaumul mahsyar, takut Nabi buat tak kenal. Sebab ungkapan tersebut pernah keluar daripada mulut siapa dia? Mulut Bilal Ar-Rabah, satu negara dengan Amru bin Al-As. Bilal Ar-Rabah dia pun daripada Habsyah juga. Selepas kewafatan Nabi, dia balik ke negara dia tak nak lakukan azam lagi, dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi dah tak ada dah. Balik, lepas tu mimpi jumpa Nabi, mari semula. Nak lakukan azam tak boleh, nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak boleh nak sebut, sebab kerinduan dia kepada Nabi, sehingga diminta oleh cucu baginda Hasan dan Husain, baru dia lakukan azam. Kerana kata dia bimbang, kalau aku dah ikut kan apa yang diminta oleh cucu Nabi, darah daging Nabi ni, aku bimbang di hari akhirat esok Nabi tak layak aku. Sebab ni sahabat takut ni. Kita jauh lagi 1400 tahun. Kalau kita selawat pun malah. Bagaimana keadaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ala, cukuplah sekadar tu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan yang akan datang dalam pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita masih lagi pada bab ziarah hilah kubur dalam kitab Sakaratul Maut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu lagi saya ada bawa produk untuk jual. Sebelum memang saya dah bawa buah, malam ni saya bawa benda lain, bawa barang basah. Saya ada bawa ikan dan juga udang dan siput. Kebetulan saya balik kampung. Ini juga sebenarnya adalah untuk kita masukkan kepada tabung kebajikan hasanah. Jadi tuan-tuan berhajat nak beli, bolehlah selepas pada solat isyak nanti datang ke tempat parking di mana saya ada bawa ikan cecaru, ada bawa udang dan juga siput. Siput yang kulit warna hijau dengan siput getok 1000. Siput tu saya jual dengan harga sekilo RM10, samalah dengan ikan cencaru juga. Cuma udang sahaja saya jual dengan harga sekilo RM20. Jadi hasil jualan tersebut tuan-tuan boleh masukkan ke dalam tabung kebajikan hasanah. Jadi insyaAllah lepas ni saya akan ambil tabung tersebut, masuk dulu dalam surau ni. Ataupun kalau tuan-tuan ada kelebihan rezeki untuk menyumbang pun saya alih-alihkan, ataupun nak beli apa yang saya bawa tu boleh datang ke tempat kereta selepas daripada salat isyak nanti. Dan juga ada belacang daripada negeri Perlis. Belacang daripada negeri Perlis. Belacang ada 2 jenis, hak besar dan kecil. Jadi saya bagi tahu harga dekat kereta nanti. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah.